Ya, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, ketahuilah sesungguhnya hati itu bagaikan taman. Hati kita ni tuan-tuan bagaikan taman, dan di kelilingnya ada pagar. Dalam taman itu tuan ada pagar. Imam Ibnu Jauzi ni dia buat satu analogi perumpamaan. Hati kita ni taman, dan dalam taman itu ada pagar. Ya, dan pagar itu mempunyai beberapa pintu. Pagar itu ada pintu. Nampak tak tuan-tuan ni? Ibnu Jauzi dia buat satu perumpamaan yang cuba nak memecah ataupun yang cuba untuk masuk dalam taman tuan-tuan sekalian. Dalam celah-celah tu ialah pertama hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah ia musuh kamu, kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala. Surah Al-Fatir ayat yang ke-6. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, Nabi SAW pernah bersabda, Al-qabru awwalu manazil al-akhirah, fa in yanju minhu fama ba'dahu ayyasaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddul minhu. Hadis riwayat Ibn Majah. Satu hari Nabi SAW pesan kepada sahabat. Nabi kata, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi SAW sebut kubur merupakan tempat persinggahan yang pertama menuju hari akhirat. Al-Imam Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab At-Tazkirah, dia bermasuk hadis ni dalam bab kubur yang alam barzakh merupakan tempat persinggahan pertama sebelum kita menuju ke persinggahan seterusnya. Imam Qurtubi bermasuk hadis ni dalam tu. Lalu Nabi bersabda lagi, wa in yajju minhu fama ba'dahu ayyasaru minhu. Barang siapa yang selamat apabila dia masuk ke alam barzakh, dia selamat dalam tu. Maka Nabi kata, dia seterusnya pada pertemuan yang seterusnya dia akan selamat lepas itu. Wal'iyadzu billah fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat, lam yanju minhu, siapa yang tidak selamat masuk dalam alam barzakh, tak selamat dia. Duka cita, menderita dalam alam barzakh. Nabi kata, fama ba'da ashaddu minhu, dia akan menderita, lebih menderita dalam pertemuan selepas itu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, apa yang cuba disampaikan melalui hadis riwayat Imam Ibn Majah ini
Nabi nak bagi tahu bahawa alam barzah ni benar-benar akan berlaku kepada kita. Alam barzah ni tuan-tuan, dia akan main dekat kita. Ya, Sayyidina Uthman ibn Affan, ya, bahkan ini juga disebut dalam riwayat Hanif bin Uthman. Sayyidina Uthman bila masuk dalam tempat perkuburan, Sayyidina Uthman ibn Affan menangis sampai janggut Sayyidina Uthman basah. Ya, sahabat Nabi tanya, kenapa engkau wahai Uthman, Sayyidina Uthman ibn Affan, ya, apabila orang menceritakan tentang syurga dan neraka, kamu tidak menangis. Tetapi apabila kamu duduk di perkuburan ini, kamu menangis. Maka Sayyidina Uthman bin Affan, dia baca hadis riwayat Ibn Majah ini. Nabi pernah pesan kat dia, kalau selamat dekat alam barzakh, selamat dia di yaumul hisab, di mizan, di sirat dan sebagainya. Mudah-mudahan hadis ini memberi manfaat kepada kita. Tuan-tuan sekalian, kita sambung baca kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis, karangan Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas, pada muka surat 24, ya, pada muka surat 24, kita dah bincang bagaimana pada bab yang ketiga, iaitu bab pada menyatakan mewaspadai muslihat iblis. Iblis ni pandai juga. Dia tak kira siapa. Dia akan pergi dekat hati kita, dia akan pergi dekat minda kita, dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuan dia untuk suruh kita ni ikut cara dia. Dia biar sekali dengan dia sekali masuk dalam Allah. Ini iblis. Maka pada muka surat 24, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaiṭana lakum 'aduwwun fattakhiduhu 'aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Allah bagi tahu awal dah. Jangan ikut cara syaitan. Jangan ikut petunjuk syaitan. Kerana syaitan ini fattakhiduhu 'aduwwa. Dia adalah musuh bagi kita. Kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala. Syaitan ini tak ada tujuan lain dah. Dia nak ajak sekali dengan kita sekali masuk dalam neraka Allah SWT. Ayat-ayat lain yang senada cukup banyak dalam Al-Quran. Yang pasti engkau harus tahu bahawa iblislah yang pertama kali membuat tingkah laku dengan menolak perintah untuk bersujud kepada Allah. Kerana dia merasa lebih unggul dalam masalah bahan penciptaannya. Dia berkata, min nari wa khalaqtahu min tin. Yang bermaksud engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Nampak tak tuan-tuan iblis ni? Walaupun cerita ni kita dah dengar lama dah cerita ni. Tapi dalam surah Al-A'raf ayat 12 ni tuan-tuan, di antara salah satu sebab utama iblis menderhakai Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sombong. Sifat sombong. Sebab tu tuan-tuan, ada sebagian para ulama mengatakan bahawa kalaulah ada sifat sombong ni tuan-tuan, dia membaca dalam diri dan diri kita, perangai buruk lain dia akan mati. Tu mula dengan sombong tu. Mula dengan perangai sombong dia. Bila kita tak jaga dia bagi elok, kita tak buang dalam diri kita, dalam akhlak kita, perangai buruk lain akan ikut sekali dengan kita. Wal'iyatubillah. Ini penting. Ya, iblis kemudian menyusuri pengingkarannya ini dengan kelancaran terhadap Allah yang Maha Bijaksana. Tuan-tuan, iblis berdialog dengan Allah. Ya, dia tak tahu bahawa Tuhan ini yang mencipta dia. Ya, segala sesuatu dicipta oleh Allah itu pastinya ada hikmah di sebalik tersebut. Berbalain dengan Allah SWT dalam surah Isra ayat 22, Ara'aitaka hadha alladhi karramta alayhi. Ini ucapan iblis. Iblis kata, terangkan kepadaku, bagi cerita dekat aku Tuhan. Ya, sebut dekat aku wahai Tuhan, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku?
Tuan-tuan, kalau kita perhati ayat-ayat iblis ni tuan-tuan, bukan iblis ni tak percaya tentang kewujudan Tuhan. Bukan tak percaya. Ya, ayat-ayat yang bagaimana dia berdialog dengan Allah, dia percaya tentang kewujudan Allah. Ya, tetapi sifat sombong itu telah merajalela dalam jiwa dan perasaannya. Dia rasa hebat daripada orang lain. Sebab tu jangan ada sikap ini. Ya, orang tua-tua kita duk pesan. Hang bila besar-besar esok. Dia pesan ayat tu ya. Dia bukan bagi hadis pun. Ya, orang tua-tua kita ni. Dia bukan bagi hadis pun, dia pun tak hafal hadis. Dia pun tak hafal dalil Quran. Dia pun mungkin mengaji pun biasa-biasa saja. Dia pesan ke anak. Hang besar esok, bila hebat macam mana pun, jangan duk meninggi dengan orang. Jangan duk sombong orang. Hormat orang yang lebih tua daripada orang. Orang tua-tua kita duk pesan, betul tak? Walaupun tak baca hadis pun. Tapi tuan-tuan, bila kita faham tu, lempak pilah tak mana pun, kita jadi orang yang merendah diri. Sebab pesanan itu sudah menjadi dalam diri kita. Iblis laknatullahi alaihi, ya, dia berdialog dengan Allah, dia dengan aku, mana lagi hebat dari sudut penciptaannya. Dengan kata lain, beritahukan kepada aku mengapa engkau memuliakan atas diriku. Apa yang engkau lakukan ini sama sekali tidak berdasarkan hikmah. Ya, kemudian iblis menyusuli sikap ini dengan kesombongannya. Iblis ni tuan, dia berdialog dengan Allah ni. Dia kata, ya, seolah-olah mencabar Allah. Ya, dia kata apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang engkau lakukan ini tak ada hikmah. Ya, dia belagak pandai. Tuan-tuan sekalian, ya, dia belagak pandai. Dia ada nama sikit tuan-tuan. Ya, bila orang tak terima pendapat dan idea dia kata, idea hang ni bukan bernas pun. Kata tu. Dalam mesyuarat tu, idea hang bukan bernas pun. Idea aku lebih bernas daripada hang. Ini perkataan yang ada tuan-tuan sekalian. Ya, bisikan syaitan ini. Kita tidak ada apa. Selagi mana benda itu baik untuk Islam, baik untuk kemenangan Islam dan ummah, siapa pun yang bagi pandangan kalau baik, kita terima. Jangan kita rasa bahawa pendapat kita saja yang betul. Iblis laknatullahi alaih, dia berbahas dengan Allah. Ya, dia berbahas dengan Allah. Aku lihat perkara ini tidak ada kebijaksanaan. Ya, maksudnya apa? Allah suruh perintah iblis untuk sujud kepada Adam. Yang ni tak ada kebijaksanaan pun Tuhan. Kenapa aku perlu turuti perintah kamu, wahai Tuhan? Tu, belagak pandai berbanding dengan Allah. Ya, baik. Kemudian dia hendak sujud kepada Adam yang justru melecehkan dirinya, yang sebenarnya diagungkan. Dia mendapat kutukan serta seksaan. Disebabkan perangai sombong tu tuan-tuan, Allah buang dia daripada syurga dan dia kehidupan dia terus ya tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi iblis menggoda manusia ya dengan sesuatu, maka manusia wajib memasang kewaspadaan yang tinggi. Dan hendaklah dia mengatakan kepada iblis, tatkala iblis itu menyuruhnya kepada keburukan, apa yang kamu nasihatkan kepada Tuhan hanyalah anjuran agar aku mengikuti hawa nafsu. Tuan, Imam Ibnu Jauzi bagi tahu kepada kita bahawa kadang-kadang iblis ni tuan-tuan, dia suruh buat benda baik. Tu, jadi dinamakan talbisul iblis. Dia nampak macam baik tapi sebenarnya benda tu batil. Bitariqatul batil. Itulah nama yang bermaksud talbisul iblis. Iblis dia pandai, dia tengok benda ni betul. Padahal kalau tengok dari hukum syarak, hukum ni haram, salah dan sebagainya. Ini iblis. Dia pandai tetap mewarnai benda yang salah itu kepada benda yang betul. Lalu saya baca lagi tuan-tuan, di riwayat yang sama dari Iyad bin Himar, dia berkata Nabi SAW bersabda, ya, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar saya mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui dari perkara-perkara yang dia ajarkan kepadaku pada hari ini. Maknanya tuan-tuan, Rasulullah ni Allah utuskan untuk tuan-tuan menyelamatkan kita.
untuk kita ni waspada daripada bisikan syaitan. Masa ni kita akan tengok tuan-tuan, macam mana jenis-jenis bisikan syaitan ni kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tak kira siapa iblis. Syaitan ni tuan-tuan, dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa. Yang kita solat subuh berjamaah tadi ni pun tuan-tuan, ada yang dapat pahala penuh dan ada yang dapat pahala kurang. Ada sebagian mengatakan ada pula yang dapat dosa pula kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Ya, dalam duduk sembahyang tuan sekalian. Ya, dalam duduk sembahyang tu tiba-tiba dia nampak ada orang mana tak kenal kat masjid ni, ada mai dan minta hati dia kata, tengok, EDK masjid baru latih ya tak buat kerja. Biar aku jadi EDK lagi bagus. Oh, dalam duduk sembahyang tu. Dalam duduk solat berjamaah, ya, di rumah Allah, dia mai, dia layan perasaan belikan iblis itu tak salat. Dia mai, aku lagi bagus jadi EDK. EDK terlepas lagi kemah daripada EDK ni. Apa dia pegang jawatan apa lagi? Tu dalam ayat sembahyang. Ya, dan ada orang yang salat, dia dengan iman, dengan ya, keimanan kepada Allah, maka pahala dia tetap pahala yang penuh. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Tuan-tuan, saya tak baca bagi maknanya bagi sebab saya nak ambil poin-poin penting dalam tajuk kita. Baik. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'i, thumma yab'athu sarayahu fa'annahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah." Ya, Nabi SAW sebut, sesungguhnya iblis meletakkan singgahsana di atas air. Maknanya tuan-tuan, di antara istana tempat iblis ni duduk tuan-tuan, dekat air. Dekat situ tuan-tuan. Kita tak nampak lah, tapi di situ tempatnya Nabi sebut. Dan kemudian dia mengutuskan kawan-kawan dia, geng-geng dia, ya, dan pasukan dia. Maknanya tuan-tuan, dia punya HQ. Dia punya base dia punya pusat pentadbiran dia tuan-tuan. Ya, dan dia mengarahkan pasukan-pasukannya yang paling rendah darjat adalah yang paling besar cubaannya. Maknanya tuan-tuan, tugas iblis, tugas syaitan ni, dia bagi tugas, hang buat kerja ni, hang buat kerja ni, hang buat kerja ni. Ini iblis. Ya, dia punya kawan yang ramai, pasukan yang ramai, tujuannya satu saja, untuk menyesatkan manusia. Maka tuan-tuan sekalian, salah seorang di antara mereka datang lalu melaporkan kepada iblis. Lapor kepada iblis. Dia datang, ya, dia lapor kepada iblis, aku telah membuat begini. Dia buat dah sekian. Aku telah mengasuh hamba Allah ini sekian. Aku telah buat benda ini sekian. Kata syaitan ini. Iblis berkata, engkau tidak buat apa-apa. Tu bos tu. Iblis tu, hang tak buat apa-apa pun. Ya, hang tak buat apa-apa pun, kata iblis. Beliau berkata lagi, kemudian salah seorang di antara mereka datang sambil melaporkan, aku tidak meninggalkannya sehingga dapat memisahkan dirinya dengan isterinya. Maknanya apa tuan-tuan? Ada sekok lagi syaitan mai buat laporan kepada iblis. Ini disebut dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah. Syaitan tu mai lapor dekat iblis, dia kata, aku telah memisahkan di antara sepasang suami isteri. Yang mereka ni duduk dengan elok, ada anak jaga dengan baik dan sebagainya. Tugas aku supaya pecah belah rumah tangga. Tu, iblis tu, syaitan tu, dia lapor dekat iblis. Kemudian iblis kata apa? Iblis menyuruhkan mendekat. Dia kata, hang buat lagi. Hang pergi buat lagi kerja ni. Atau beliau berkata lagi, lalu ia mengikutinya dan berkata, ya, falyaqul ni'ma anta. Iblis kata, bagus, itulah kamu. Yang ni bagus, yang ni yang kita nak. Itu dia muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis ni tuan-tuan, dia tak boleh tengok. Sebab tu tuan-tuan, pada tajuk yang akan datang, kita akan tengok ada beberapa nama anak-anak iblis. Ada, ya, di antara tugas anak-anak iblis itu tuan-tuan sekalian, iaitu dia bila mana orang masuk dalam rumah, dalam lihat ahli keluarganya, dia bertanam dalam diri kita supaya rasa benci kepada ahli keluarga kita. Masuklah rumah, kira nak marah anak, kira nak marah isteri, kira nak marah pandang tak suka kepada suami. Ada satu iblis
yang tugas dia tuan-tuan memang merosak padakan rumah tangga orang. Ayolah tuan-tuan. Sebab tu apabila orang yang belajar, orang yang ada ilmu, dia membaca kitab-kitab ini, dia membaca hadis Nabi SAW, balik saja daripada kuliah subuh ni tuan-tuan, pergi bawa sarapan dekat anak tuan-tuan, bawa sarapan dekat isteri tuan-tuan, bermanis mukalah kepada mereka, bagi salam dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, jaga ukhuwah dan juga keharmonian rumah tangga itu bermula daripada hari ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, ada orang di luar sana tuan-tuan dengan kawan dia baik dia, tapi dalam rumah tangga Allah macam singa. Macam singa. Ya, dengan orang baik dia, dengan kawan-kawan yang baik dia. Ya. Tapi dengan anak dan Allah. Ya, tidak ada perbincangan, tidak toleransi dan sebagainya. Maka Islam ajar kepada kita bahawa jaga ini di antara salah satu talbisul iblis. Ingat. Baik. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia memarfu'kan hadis marfu'. Ya, apa maksud marfu'? Marfu' ialah hadis yang mana hadis itu mengandungi periwayatan sanad itu daripada tabi'in, sahabat dan Nabi SAW. Ya, ada juga disebut sebagai mauquf. Mauquf tuan-tuan sekalian, perawi itu menggugurkan nama sahabat. Hadis sedikit ulumul hadis. Istilah hadis, hadis marfu'. Bila disebut hadis marfu', kalau hadis itu sanadnya itu disebut nama tabi'in, disebut nama sahabat dan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini Jabir bin Abdullah dia memarfu'kan hadis tersebut. Dengan berkata sesungguhnya iblis merasa putus asa kerana dia tidak disembah orang-orang yang sedang salat. Tetapi dia tidak berputus asa mengadu domba di antara mereka. Tuh. Iblis tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang hak kaki semayang pun kena dengan dia. Ya, walaupun tuan-tuan disebut dalam hadis dari Jabir bin Abdullah ni tuan-tuan, walaupun iblis ni dia tak suka orang semayang. Dia tak suka orang semayang. Dia nak orang ataupun hamba Allah sembah pada dia. Sebab tu ada yang mensyirikkan Allah. Dalam Al-Quran dia ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah adalah dosa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiada dosa. Tidak diampunkan oleh Tuhan. Sebab tu ketika mana kewafatan Abu Talib, ya, Nabi SAW mendoakan keampunan kepada Abu Talib. Karena Abu Talib itu tuan-tuan sangat berjasa kepada Rasulullah. Hampir 40 tahun umur Rasulullah dijaga oleh Abu Talib. Tengok-tengok di akhir hayat dia tuan-tuan, dia pilih jalan musyrik kepada Allah. Dia tidak beriman. Nabi sedih sungguh. Nabi doakan keampunan kepada Abu Talib. Turun ayat Al-Quran, tegur Nabi Muhammad SAW. Jangan memohon keampunan kepada orang yang memilih jalan musyrik kepada Tuhan. Jangan. Dia sebab hang dah pilih dah. Nabi dah duduk depan hang masih lagi hang memilih jalan musyrikan Allah. Dan sebagainya. Jangan. Iblis ni tuan-tuan, dia tak suka. Dia lebih seronok orang musyrikan Allah. Dan tapi dia tak berputus asa. Orang solat ni tuan-tuan, dia baru masuk ada satu jarum tuan-tuan. Apa dia? Iaitu mengadu domba di antara mereka. Ni duduk tengok kaki masjid ni, kaki mengaji ni. Dia petik aku. Tengok dia ni panggil bukan baik pun. Tu. Aku cukup tak suka kat dia. Tu. Duduk mengadu domba tu. Apatah lagi benda-benda fitnah yang baru dilakukan. Jangan. Orang yang kaki mengaji, orang yang baca hadis ni, orang yang mengaji tentang talbisul iblis, jangan buat perangai. Hatta di kalangan para asatizah pun. Ada tuan-tuan, di kalangan ustaz pun dengki hang tu ni. Bukan dengki orang. Hak ustaz yang ada ilmu pun kadang-kadang dengki hang tu. Itu sekiranya, dia ni dapat duit banyak, dia ni dapat dia ni dapat sekian-sekian. Dengki sama-sama dia. Masya Allah. Sebab tu dalam soal itu kita baca dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua, fastabil khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dalam urusan untuk kita mengerjakan kebaikan, hendaklah kita berlumba-lumba mengerjakan perkara tersebut. Jangan dengki orang. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati. Ini talbisul iblis. Cukup bayar. Ulama pun kenal dengan dia, ustaz-ustaz pun kenal dengan dia, ya, apatah lagi orang yang tidak ilmu lagi dia kenal dengan dia. Baik, begitu juga Al-Musannif berkata, hadis ini hanya ada dalam riwayat Al-Bukhari.
Sedangkan sebelumnya adalah riwayat Muslim. Ya, dalam satu riwayat disebutkan iblis merasa berputus asa kerana tidak disembah orang-orang yang solat di sebenar Jumaat. Ada sebagai riwayat daripada Imam Muslim dan sebagainya mengatakan bahawa iblis ni dia cukup tak seronok bila orang sembahyang. Ya, sebab tu tuan-tuan apabila kita nak mendapat satu petunjuk daripada Tuhan, semua rakaatain solat 2 rakaat. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab Al-Azkar dia mengajar kepada kita bahawa apabila kita nak buat satu keputusan penting dalam hidup kita, kita nak beli satu benda besar dalam hidup kita, aku ni nak beli ke tak beli ni? Pertama kita istisyarah dulu. Kita syarah dulu, kita fikir dulu, yang ni bagus ataupun tidak untuk kehidupan aku. Ya, bila terbaik, bila bagus untuk hidup kita istikharah. Ya, dengan istikharah tu, buat syarah dulu. Barulah kita istikharah, kita bertawakal pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk yang baik dalam hidup kita apabila kita buat keputusan ini. Ya, begitu juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menafikan sesungguhnya syaitan meletakkan paruhnya di dalam hati anak Adam. Jika anak Adam itu mengikuti Allah, maka syaitan bersembunyi. Dan jika anak Adam itu lalai, maka syaitan mematuk hatinya. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun kita kata bahawa orang yang duduk mengaji dah ni, tapi kadang-kadang bila mana dia duduk dalam keadaan lalai kepada Allah, syaitan dia main peranan dia. Sebab itu Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih dia menyebut bahawa wa'lam anna al-qalba kal-hisni wa 'ala dhalika al-hisnu surun wa lis-suri abwabun wa fihi. Ya, kata al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, ketahuilah sesungguhnya hati itu bagaikan taman. Ni hati kita ni. Hati kita ni tuan-tuan bagaikan taman dan dikelilingnya ada pagar. Dalam taman tu tuan-tuan ada pagar. Ni Imam Ibn Jauzi ni dia buat satu analogi perumpamaan. Hati kita ni taman dan dalam taman tu ada pagar. Ya, dan pagar itu mempunyai beberapa pintu. Pagar tu ada pintu. Macam Masjid Bukhari bukan main kadah masuk lagu tu ya. Ada pintu-pintu dia. Ya, sekalipun begitu di sana masih ada celah-celah yang pecah yang dapat dimasuki taman tersebut. Dia Imam Ibn Jauzi tu dia habaq kat kita. Dia habaq kat kita. Dalam tu ada pintu tuan-tuan sekalian, ada ruang-ruang yang boleh juga masuk. Dalam tu ada pintu, dalam tu ada pagar tu boleh juga masuk tuan-tuan. Yang menjaga celah-celah yang pecah itu adalah akal dan para malaikat. Imam Ibn Jauzi tuan-tuan buat perumpamaan yang celah-celah tu tuan-tuan sekalian yang boleh orang masuk dan sebagainya, ya, iaitu yang menjaga ni ialah akal kita, dan juga para malaikat. Kalau tak ada akal tuan-tuan sekalian, patutlah dia langgar habis. Sebab tu sakarat ataupun kita sebut sebagai apabila tuan-tuan sekalian, akhlak itu diharamkan oleh Islam supaya apa? Supaya tuan-tuan umat Islam ataupun manusia itu dijaga dari sudut penjagaan akal dia. Ya, bila minum arak dalam keadaan dia mabuk, akal dia tak boleh guna dah. Dia tak fikir dah secara rasional. Dia tak boleh membedakan di antara mana satu baik dan mana satu yang tidak baik untuk hidup dia. Sebab tu tuan-tuan, yang celah-celah kata Imam Ibn Jauzi itu yang menjadi benteng daripada dimasuki oleh belitan syaitan dan iblis itu adalah pertimbangan akal dan malaikat. Tak tu ya. Tak ada akal, dia tak berhenti nak fikir dah. Maka tuan-tuan masuklah bisikan-bisikan syaitan yang lain. Dan ada beberapa pasukan menyerang yang sentiasa menyerang celah-celah pecah itu. Ya, iaitu yang pertama hawa nafsu dan yang kedua syaitan. Nampak tak tuan-tuan ni? Ibn Jauzi dia buat satu perumpamaan yang cuba nak memecah ataupun yang cuba untuk masuk dalam taman tuan-tuan sekalian. Dalam celah-celah tu ialah pertama hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Yang kedua tuan-tuan syaitan, yakni entiti yang lain. Makhluk Allah yang lain, dia main datang kepada kita, dia membisik dengan kita. Ya, kemudian hawa nafsu, penyerang ini sentiasa menyerang dari masa ke semasa,
tidak akan berhenti. Tu dia tak berehat tu Pak. Dia kata, penat dah aku ni nak apa, nak asuh dia ni penat tak. Istilah penat tak ada pada hawa nafsu. Istilah penat tidak ada kepada syaitan laknatullahi alaihi. Dia tengok bagaimana aku nak menjatuhkan hamba Allah ini. Dah tuan-tuan, sebab tu kita kena berwaspada, kita kena berhati-hati. Sehingga peperangan terus berkecamuk di antara penghuni taman dan musuh penyerang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa dalam diri kita, tuan-tuan, kita sedang bertarung dengan hawa nafsu kita. Betul tak? Kita sedang bertarung dengan hawa nafsu kita. Tak percaya, tuan-tuan, cuba tengok daripada pagi subuh kita tadi. Ya, kita betul, aku nak pergi ke tak ni, aku tak larat lagi, letih ni. Aku nak pergi ke tak ni, solat berjemaah dan ada pula kuliah ilmu, kuliah subuh pada pagi ni. Bertarung dengan hawa nafsu dia. Kalau aku ikut hawa nafsu, dia pergi loop lagu tu ya. Tapi kalau dia tahu bahawa aku pergi ni dapat pahala, Allah ampun dosa aku, dan juga aku boleh meningkatkan ilmu aku ketika mana aku duduk dalam majlis ilmu, maka tuan-tuan, dia menang dengan hawa nafsu dia. Ada orang tuan-tuan sekali dia bertaruh, ni ustaz ni tak seronok. Sebab dia cerita benda yang sama. Dia muncul balik pergi kena kedai kopi. Bila pergi duduk lepak kedai kopi, dia pergi mengumpat orang. Mana satu baik? Di antara yang duduk sekejap dengar majlis ilmu dalam keadaan i'tikaf di rumah Allah, para malaikat mendoakan keampunan kepada hamba Allah ini. Wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sampai duduk di antara rumah-rumah Allah yang mereka ini belajar dan mempelajari ayat Allah, malaikat akan mendoakan keampunan kepada mereka. Tapi tuan-tuan, bila main iblis tu, dia main hasut kita, dia tinggal itu ya. Maka dia buat benda-benda yang melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasukan syaitan berlegar-legar mengelilingi taman, mencari kelemahan dan kelalaian penjaga pagar supaya dapat masuk ke dalam melalui celah-celah tersebut. Iblis dengan hawa nafsu ni, tuan-tuan, dia main duk keliling ya. Dia tengok akal kita ni lalai ke tak? Ya, kita ni lalai ke tak? Bila lalai saja, dia terus masuk dalam hati kita. Ya, dan ini berarti penjaga harus mengetahui. Ya, ini ukila bihifdhihi wa jami'an thalami wa alla yaftaru 'an al-hirasa. Kata Imam Ibn Jauzi, maka penjaga harus mengetahui seluruh taman dan celah-celah yang pecah yang ada di bawah tanggungjawabnya, tidak boleh leka walaupun sedikit. Kerana apa? Fa'inal aduwa ma yaftardu, kerana musuh tidak pernah berehat walaupun seketika. Masya Allah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, jangan hati-hati tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan sekalian, anak dia berjaya, Allah uji tuan-tuan. Anak berjaya pun Allah uji, anak tak berjaya pun Allah uji. Anak berjaya tuan-tuan sekalian, mak ayah ni tuan-tuan sekalian, dia seronok lah berjaya, tapi dia nak bangga dengan anak dia tuan-tuan. Dia mula, ni anak hang ni macam apa? Dia anak ni tak risau je, tak ada apa, dia tak ada apa, tapi dia mengaji sampai kat UK lah. Tu tak apa, awal tu nampak macam tak apa, rupanya dia nak cerita juga tuan-tuan sekalian, anak dia tu mengaji tinggi. Beda anak kita ni tak ada apa, dia hanya orang biasa ya, tapi duduk kat pejabat tu dia bos lah. dalam tu apa dia orang panggil, dia nak tawaduk ayat tu, nak rendah diri tu, disulam dengan takabur. Disulam dengan takabur. Rupanya benda tu kena hati-hati. Takut-takut tuan-tuan sekalian, kita nak rasa bahawa benda tu merendah diri, rupanya sebenarnya adalah bisikan syaitan. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, bukan bermaksud tak boleh nak seronok dengan kejayaan anak, bukan. Tapi hati-hati kita kata. Hati-hati. Kerana apa? Fa'inal aduwa ma yaftaru. Hati-hati. Tuan-tuan, syaitan ni dia pandai. Tuan-tuan sekalian, untuk menjatuhkan hamba Allah SWT. Saya nak tutup satu doa yang diajar dalam Al-Quran. Rabbi a'udzubika min hazamati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini satu doa. Ini satu doa yang diajar oleh para ulama kepada kita supaya dijauhkan oleh Allah SWT daripada hasutan syaitan. Rabbi a'udzubika
Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ya min hazamati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Saya ulang sekali lagi. Rabbi a'udzubika min hazamati syayatin wa a'udzubika. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu ya Allah. Rabbi ayyahturun, ya, daripada kedatangan mereka kepadaku. Kita tak mau tuan-tuan syaitan dengan bisik kita. Kita nak jaga supaya amal ibadat kita ni ikhlas kerana Allah SWT. Tak kiralah siapa pun di antara kita, tak kiralah nama apa di awalnya dan akhirnya. Yang penting kita menjaga ibadat kita ni hanya kerana Allah SWT. Untuk sekalian, saya setakat itu dulu perkongsian kitab Talbis Iblis kita pada pagi ini. Saya berhenti dekat itu dulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan jumpa lagi beberapa lagi, ya, bisikan-bisikan syaitan dan cara untuk iblis dan syaitan ini cuba untuk merosakkan hamba Allah SWT daripada ikut kepada Quran dan kepada sunnah dan ikut kepada ajakan dan tujukan syaitan laknatullah alaihi. Saya setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.